Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina, rabbi yassir wala tu'assir, rabbi atmimil khair. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu sambungan dengan kitab Baharul Madhi juzuk yang kedua. Kita telah sampai pada muka surat 218 pada masalah yang ke 241. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Masalah imam qari dikemudiankan daripada imam pandai fiqh dan takwil hadis di dalam masalah 239. Masalah yang ke-239 kita bincang sebelum ini, siapakah bab man ahaqqu bil imamah. Bab siapakah lebih mustahiq, yang lebih berhak untuk menjadi imam. Maka setengah ulama mengatakan nombor satu adalah qari, orang bacaan dia baik. Yang keduanya faqih dan alim. Kemudian yang lebih dahulu hijrah, kemudian umurnya yang lebih tua. Sebahagian besar juga ulama mengatakan orang alim, kalau dia alim dan dia qari maka dia lebih diutamakan. Ada juga ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, alim ulama, bacaan dia tak betul ataupun bacaan dia tak sesuai untuk jadi imam. Dia baca pelan, suara dia tak dengar, nak hukum bacaan dia susah. Walaupun dia orang alim, tapi kita duduk di belakang dia, kita tak tahu dia baca tu betul ke tak betul. Maka diutamakan qari daripada alim. Sebahagian ulama mengatakan bahawa tetap juga diutamakan orang alim kalau kita tak tahu. Kecuali kita tahu kata dia baca tu tak betul. Ada ustaz-ustaz yang bacaan dia boleh cerita hukum hakam, tapi mai tang dia nak baca, mungkin gigi dia tak apa ada. Mungkin dia biasa kena lumpuh, lidah dia tarik, maka bacaan dia tak elok, kan? Ada orang kadang-kadang boleh syarah, tapi bila mai tang bacaan out, maka dia tidak diutamakan. Diutamakan nombor satu kalau dia qari, lagi pula dia alim, dan kemudiannya qari, kemudiannya alim. Jadi dalam hadis sebelum ini kita telah lalui dengan hadis Nabi SAW, maka dalam mentakwilkan masalah qari dikemudiankan daripada orang alim, maka kata pengarang kitab ni, wahai saudaraku, telah lalu di dalam hadis masalah 240 itu menyebutkan orang yang lebih pandai fiqh itu didahulukan atas orang yang qari pada menjadi imam, dengan berdalilkan perbuatan Nabi menjadikan Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, padahalnya banyak orang lebih daripadanya pada qari Al-Quran. Zaid bin Thabit umpamanya sahabat Nabi, bahkan menjadi penulis wahyu. Zaid bin Thabit, kami mengaji Quran dengan sanad muttasil sampai Zaid bin Thabit. Orang mengaji dalam dunia ilmu ni, mengaji Quran, lepas dah reti mengaji Quran, alik bata semua dah boleh baca Quran,
Pergi duduk depan guru, mengaji Quran, lepas tu mengaji tajwid. Lepas tu orang belajar ambil sanad Al-Quran. Maknanya kita kena baca dengan guru yang ada salah silah bertulis sampai kepada Nabi. Nak guru tu dia bukan pergi belajar ikut dan ataupun dia dengar radio mana-mana, tak mau. Mau guru tu dia ada guru dia, guru tu dia ada guru dia, dan guru dia ada guru dia. Sebab ini adalah Al-Quran. Kita nak dengar daripada mulut guru macam mana cara bacaan. Dalam menitik beratkan soal sanad ini, tak ramai dalam masyarakat kita ambil berat berbanding dengan orang-orang Arab. Orang Arab pergi mengaji, mereka talaqi, duduk depan guru, mengaji Quran, ambil sanad. Tapi dah ambil sanad, tajwid kena pandai. Suara tak sedap pun tak apa, janji baca betul. Duduk depan guru mengaji. Kita bukan kata nak cerita ambil sanad, baca Fatihah pun tak betul lagi. Umur dah tua dah nak mati dah, lu baca Fatihah tak betul lagi. Nak jawab apa kat Tuhan satu hari nanti? Semayang 5 waktu tak pernah tinggal di masjid, bagus dah. Tapi tak pernah rasa macam mana nak kena pergi berguru talaqi mengaji Quran. Rasa macam boleh taktih baca lebih-lebih kurang surah Al-Mulk, surah apa kali lebih kurang, jadilah betul tak baca. Tak pernah pun rasa macam, ish, aku nak pergi duduk depan tu imam ni baca bagi dia tengok saat aku baca betul ke tak. Tak ada. Tak ada rasa pun kata, aku baca selama ni betul ke tak betul. Habis-habis koman saya pernah habaq sebelum ni. Kita duduklah di hadapan imam-imam, ke kita dengar dulu dia baca. Oh baca, okey. Tanya, kalau boleh tanya dulu bacaan, tanya mana-mana ustaz enggak. Kan, bacaan ni okey tak? Saya nak pergi tasmik dekat dia, suruh dia dengar apa saya baca. Kan? Ambillah manfaat. Kalau kita kenal dengan ustaz-ustaz, kalau kita kenal dengan tutup guru, pergi duduk talaqi bagi dia dengar kita baca. Kita tak ambil besar benda-benda macam ni. Sedangkan apabila kita baca bacaan rukun tidak betul, dia ada 2 kesalahan. Satu, kesalahan yang nama dia kesalahan kecil, dia panggil al-lahnus sughra. Satu lagi nama dia kesalahan besar, lahan kubra. Maka apabila terjebak dengan benda-benda yang dinamakan sebagai lahan kubra, yang boleh membatalkan solat, yang boleh lahan kubra, dia ada lahan kubra yang haram tapi tak batal semayang. Dia ada lahan kubra yang boleh membatalkan semayang. Umpamanya dia tukar huruf, daripada huruf satu huruf tukar kepada huruf yang lain, ataupun baca terus dengan kalimah bunyi lain terus, maka banyak sangatlah kita dengar. Tapi bila kita pergi tegak sekali lagi, dah setengah orang dia boleh terima, setengah orang dia tak boleh terima. Itu susah. Kalau dia tahu betul ya saya baca tak betul tadi, oh okey terima kasih, okey tu. Kecuali sebahagian daripada manusia ada juga dalam masyarakat kita yang memang suka cari salah. Benda yang tidak dikategorikan dalam kesalahan, tapi dia dengar macam salah. Sekali dengar tak boleh hukum. Sekali dengar tak boleh hukum. Kadang-kadang boleh jadi lidah dia silap ke, boleh jadi bacaan dia mungkin dia baca pelan kita tak dengar, kita main tas'ih di depan dia. Assalamualaikum ustaz, tadi saya dengar ustaz baca macam tak betul tang ni. Oh tu ke? Tak apa saya baca dengar balik ah. Oh betul, tak apa saya silap dengar kot. Tapi kalau betul, maka kita kena buat pembetulan. Bila dah buat pembetulan, lepas tu pergi belajarlah lagi untuk mendalami. Tapi di mana-mana masjid pun tuan-tuan, kalau ustaz mengajar Quran, tajwid, tak ada orang. Nyok malam ni bukan malam mengaji Quran tajwid, ramailah sikit. Cuba kalau saya pelekoh seorang-seorang ni semua suruh baca depan saya malam ni, pakai tak main dah mengaji bila-bila. Aku tak boleh pergi kelas tu, sakit buat malu ke orang. Malu buat apa? Nak ilmu, baca tak betul aku tegur. Dia ni boleh dengar, oh dia ni pula apa betul, dia ni boleh dengar, dia ni pula apa betul. Malu tak kena tempat.
Akhirnya hidup sampai mati baca rukun solat tak betul. Kalau hak sunat dalam semayang baca tak betul, pakai tak dapat pahala dah. Hak rukun solat tu terbaca tak betul, maka tak sah semayang, batal semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca ke mana Allahu Akbar tu? Urut apa tu? Awak ada bunyi macam nak ain tak ain semua ada ni. Jadi kalau dia baca tak betul, maka guru dia akan bagi tahu bacaan hang tak betul lagi. Maka kalau hang tak betul lagi, hang tak boleh jadi tok imam. Hang jadi tok imam dengan semayang hang, dengan semayang makmum ada di belakang semua out. Apa nak jawab esok di akhirat? Kalau kita seorang semayang tak betul, boleh gagah lagi kalau kita masih belajar. Allah maafkan untuk diri sendiri, tapi Allah takkan maafkan apabila kita baca tak betul dan kita terus jadi tok imam. Dan satu pula masalah dalam masyarakat kita ni, nak cari setengah-setengah masjid dalam tempat kita ni, nak cari tok imam pun susah. Terpaksalah tangkap muat. Siapa boleh jadi tok imam? Jadilah. Betul tak betul, belakang cerita. Janji ada tok imam. Kalau peringkat-peringkat awal, kita kata tak apa, pelan-pelan kita cari. Kalau dah ada, buat iklan. Ada satu masjid pandai, bahkan dia kena buat lagi macam ni. Masjid lain kena tiru. Dia buat macam mana? Dia buat pertandingan azan. Dia buat pertandingan azan peringkat qaryah. Dia buat dengan bagi hadiah apa semua. Dia carilah hadiah kat mana, kat luar, kat dalam masjid ni apa semua. Bagi hadiah pun kemas. Kemudian dia open pada masyarakat dia, orang yang ada di dalam qaryah tu. Kemudian dia kata pemenang utama mendapat hadiah sekian-sekian dan terus mendapat lantikan menjadi muazzin muda di masjid itu. Muazzin tu yang pakcik-pakcik yang ada ni. Dia ni kira muazzin pelapis. Cerdik lu tu. Faham tak? Bila jadi macam tu pula di setengah-setengah masjid, ni cerita ni berlanjutan ni. Bila jadi macam tu pula, ada budak muda pula azan pandai pada pakcik ni. Pakcik ni pula duk berusaha untuk potong buang ni. Pasal apa? Pakcik ni duk rasa, lepas ni aku tak boleh jadi Tok Bilal, tak boleh cari makan lah. Budak-budak ni duk main. Awak fikir macam tu. Sedangkan rezeki Allah jamin. Bukan manusia yang jamin. Biarlah. Kita ajak orang kalau boleh, dia biar ada pelapis. Esok mati yang generasi yang dah lama, mai pula generasi baru. Tak boleh ada hasad dengki. Macam itulah juga kita kena buat program imam muda, bukan yang nama jenama imam muda tu. Maksudnya macam itulah, nama pun tak apalah, boh pilah imam muda ke, imam baru ke, imam generasi muda ke. Kalau ada orang marah tak boleh guna perkataan imam muda. Tapi takat kita nak buat peringkat karya kampung pun, pakat nak bobo nak cari pelapis, bobo bila imam muda pun, bukan kita nak buat trademark. Kita sekadar nak cari anak muda. Maka kita buatlah, panggillah anak-anak dalam karya lah ni, banyak anak-anak mereka yang belajar Al-Hafiz lah apa ke. Musim cuti sekolah, kita tengok bila cuti sekolah ke apakah anak-anak mereka balik. Maka buatlah program imam muda. Maka kita tengok apa dia punya syarat-syarat dia. Modul kita dah ada siap dah. Tuan-tuan boleh panggil, boleh jemput. Kita boleh buat modul khas untuk tuan-tuan, bahkan kita dah tersedia. Maka mereka ni boleh habis program ni, buat sikit penilaian. Maka kalau mereka mampu, kita boleh dapat nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 akan dilantik menjadi imam muda masjid ini. Walaupun dia dah pergi sambung belajar, tak apa pergi. Esok hang balik, hamai jadi imam di masjid kami. Dengan cara macam tu, budak ni kalau dia balik kampung, dia takkan merayau rata. Pasal apa? Dia tahu dia imam dekat masjid tu. Dia nak kena jadi imam pula dekat masjid. Dia balik cuti seminggu, dia pergi jadi tok imam di masjid. Maka Pak Haji ni beri laluan kepada pelajar-pelajar ni, budak-budak ni, supaya mereka ni jadi generasi pelapis. Tapi main dengan hasad dengki dalam masyarakat kita ni payah. Di masjid kita ni kira macam okey lah sikit. Masjid-masjid lain tu pun ada juga masjid yang okey, tapi ada berlambak masjid tak okey. Dah tua, dah tunggu main soram, tak keluar jalan meleret nah. Dia gagah nak pegang jadi tok imam. Baca tak betul. Lidah pun dah herat dah kena lumpuh dah.
lega pada lumpuh, mai pula jadi tok imam. Pasal apa? 850 pasal. Cari kot lain lah Pak Haji oi. Nak jadi tok imam lidah kena baca lagi betul bukan pasal 850. Nak tanggung di makmum di belakang kita ni bacaan kita betul ataupun tidak. Betul Nabi pernah sebut dalam satu hadis, takutlah bahawa kamu menjadi imam. Kena rasa takut kalau orang tolak kita jadi tok imam, kalau bacaan kita, ilmu kita tak cukup. Takut-takut kita buat benda yang tak betul, kita nak kena tanggung. Okey. Ada TikTok follow saya, masuk mengaji malam-malam, pagi malam bila senang. Tengok, scroll, tengok benda-benda merepek, buat apa? Biar tengok kita masuk pergi semua media massa supaya kita boleh selang-seli ada dengan ilmu pengetahuan. Esok di akhirat jangan sampai Tuhan kata hang lara tengok TikTok hari-hari. Tak, saya tengok lara, saya tengok ilmu pengetahuan. Jadi kita dapat memanfaatkan ilmu media massa ni, benda-benda baru ni, benda-benda alat alat sebaran umum ni, moden Tuhan bagi kat kita untuk kebaikan iman dan taqwa. Baik. Wahai saudaraku, telah lalu di dalam hadis masalah 240 itu menyebutkan orang yang lebih pandai fiqh itu didahulukan atas orang yang qari pada menjadi imam dengan berdalilkan perbuatan Nabi menjadikan Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Mungkin Abu Bakar ni dia orang alim, dia ada ilmu, tapi bacaan dia tak seperti mana sebahagian sahabat yang lain. Bacaan mereka, suara mereka lebih merdu, bacaan mereka lebih baik. Padahalnya banyak orang lebih tahu daripadanya, dan pada qari Al-Quran ramai lagi sahabat lain yang boleh. Dan ada illat, yakni ada sebab yang lain berkehendakkan orang yang lebih faqih itu menjadi imamnya, dan yang lebih mustahik, maksudnya yang lebih berhak. Jikalau begitu, bagaimana pula memperbuat hadis di dalam masalah 239 itu menyuruh dahulukan orang yang qari atas orang yang fiqh? Kata Imam Nawawi, telah dijawab oleh ulama-ulama yang mujtahidin. Bukan kita jawab. Ni ulama-ulama dulu yang besar-besar, ulama-ulama mujtahid, yang ada autoriti untuk mengisbatkan hukum, dengan bahawasanya orang yang qari di dalam hadis itu ialah daripada sahabat-sahabat. Maka orang yang qari daripada sahabat itulah jua yang lebih pandai fiqh. Tu diutamakanlah. Yang tu boleh Maka maksud Nabi kata dahulukan yang qari, iaitulah qari yang alim. Maka tiadalah iskal, tiadalah muskil ataupun kesamaran suruh Nabi mendahulukan yang lebih qari daripada yang lebih pandai fiqh pada menjadi imam. Jadi kalau kita nak buat kesimpulan, yang qari lagi alim itu diutamakan, kemudian yang qari, kemudian yang alim. Kita letakkan yang qari itu baca lebih baik, dan yang alim itu bacaannya kurang baik, ataupun baca tapi tak apa nak betul, tak apa nak dengar, tenggelam timbul, maka dikhawatiri tak betul, maka kita utamakan bacaannya lebih baik. Kemudian diputar pula oleh Imam Nawawi akan jawab ulama-ulama yang di atas ini dengan katanya, tetapi pada hadis itu terang-terang sabda Nabi, fa in kanu fil qiraati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Maka jika adalah mereka itu, yakni kalau ada dua orang sama darjat mereka pada qari Al-Qurannya, yakni kalau dua-dua orang tu pandai baca, maka ku hadapkan yang lebih pandai daripada mereka itu dengan sunnah Nabi, maka pilihlah yang lebih alim. Ini bererti kalau yang ni qari, mana dia lebih alim daripada dua orang tu, maka diutamakan yang lebih alim. Maka jadilah ia dalil atas mengkehadapkan, maksudnya mengkehadapkan maksudnya mendepankan orang yang qari lebih dahulu daripada yang lebih pandai fiqh pada imamnya semata-mata, yakni sama ada orang yang qari itu pandai fiqh atau tiada pandai. Macam tu pula dia kena.
Maka jadilah ia dalil atas mengkehadapkan orang yang qari lebih dahulu. Fa in kanu fil qiraati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Imam Nawawi di kona pula apa ni? Kemudian diputar oleh Imam Nawawi, dia kata ni sikit ada masalah, tak faham dia cakap. Maka jadilah ia dalil atas mengkehadapkan orang yang qari lebih dahulu daripada yang lebih pandai fiqh pada imamnya semata-mata, yakni sama ada orang yang qari itu pandai fiqh ataupun tiada pandai fiqh. Nampak macam tak faham kan? Tengok bawah lagi. Maka perkataan Nawawi yang demikian itu telah dijawab oleh Khatib Syarbini di dalam Syarah Minhaj. Dia kata macam ni, telah diberi jawab akan perkataan Nawawi mengatakan takdim yang lebih qari semata-mata itu dengan bahawasanya telah diketahui bahawasanya yang dikehendaki dengan yang lebih qari pada hadis itu ialah yang lebih fiqh pada Al-Quran. Maka apabila bersamaan mereka itu pada Al-Quran, maka sesungguhnya bersamaanlah pada fiqhnya. Maka apabila lebih seorang daripada mereka itu dengan fiqh hadisnya, maka ialah yang lebih mustahik yang berhak menjadi imam. Maka tiadalah menunjuk pada hadis itu atas mendahulukan yang lebih qari semata-mata, bahkan menunjuk atas mendahulukan yang lebih qari lagi lebih fiqh pada Al-Quran atas mereka yang kurang daripadanya. Maka tiadalah perbantahan padanya seperti mana barang yang telah lalu itu. Habis lah, kesimpulan senang lah. Nombor satu, orang alim dan dia bacaan dia betul, serta dia mahir juga dalam bidang ilmu hadis. Maksudnya dia alim dan dia juga qari. Itu didahulukan nombor satu, kemudian barulah qari. Umpamanya dia hafal Quran. Dia hafal Quran, banyak budak-budak pelajar-pelajar ni bacaan dia, budak-budak tahfiz ni, dia baca Quran ya. Sebahagian besar tahfiz dalam tempat kita ni, mereka yang menghafal Al-Quran hanya fokus pada bacaan Quran. Sebab tu ada sistem mengaji 3-4 tahun, 2-3 tahun mengaji hafiz, lepas tu baru sambung mengaji alim. Alim tu mengaji kitab. Persoalannya budak-budak ni, mereka belajar dalam bidang ilmu Quran, hafiz. Bila mereka dah belajar 3-4 tahun, kadang-kadang mereka hafal lambat sampai 4-5-6 tahun, mereka jadi jemu. Bila mereka jadi jemu duduk, akhirnya mereka berhenti. Bila mereka berhenti, pihak qaryah mereka ataupun mana-mana masjid ada tawarkan untuk menjadi imam. Mereka pun pergi masuk, pergi temu duga, jadi imam. Bila jadi imam, ilmu mereka tak cukup, akhirnya mereka jadi imam. Tang bacaan dia mungkin elok, tapi dari sudut hukum hakam, jadi masalah balik. Dia tak tahu hukum hakam, maka berlambak di dalam masyarakat kita budak-budak jadi al-hafiz ni, jadi imam, tangan ayun sana sini baca, kadang-kadang baca tajwid pun tak betul, bisa dihafal ya. Maka jadi masalah bila main ustaz-ustaz, tok guru duduk di belakang, duk ikut je dia jadi tu imam. Jam kereng ah. Nak tegur tu imam, tak tegur baca tak betul, semayang tak betul. Bila pergi tegur, lama-lama dia mula meluat dekat ustaz tu. Lepas tu dia duk buat perancangan untuk nak buang ustaz tu daripada mengajar di masjid tu. Ada pasien tu kata, dia kata, tak ada, aku tak suka ustaz ni. Pasal ustaz tu pergi tegur dia. Orang tegur orang sepatutnya terima kasih. Tak, dia buat perancangan, kita buang dulu ustaz ni, lama sangat dah dia mengajar. Buang pergi, rezeki Tuhan bagi, kira apa? Tak mau mengaji ni, kita tak kisah kan. Tapi duk buat naya ke orang lagu tu, isu hang pun Tuhan maha adil. Tuhan buat pula. Apa kita nak pegang satu-satu jawatan sampai bila-bila? Nak buang satu-satu orang kalau dia bawa ajaran sesat, kalau dia bawa benda tak betul. Tapi kalau dia bawa benda betul, pedih pun telan pi lah Sat. Ubat semua pahit, mana ada manis-manis. Ni kira mau manis-manis, ustaz boleh main mengajar, boleh gelak-gelak, boleh seronok-seronok. Ingat ni Maharaja Lawak Mega nak buat gelak-gelak. Kan? Ni saya cerita ada yang berlaku macam tu. Maka sebab tu diutamakan orang alim.
Masjid kita ni daripada dulu lagi bagus. Dengan harapan sampai sekarang pun macam tu juga. Ada tutup guru alim ulama, walaupun kita ada imam, tapi tengok-tengok ada ustaz-ustaz yang alim mai mengajar, utamakan, tolak daripada jadi itu imam. Ustaz, silakan. Jemput. Sebab kadang-kadang saya mai, saya duduk di belakang, saya singgah ke apa, saya tengok ada mana-mana ustaz mengajar. Pihak masjid kena tolak ustaz tu. Ya ustaz, tunggu, sila jadi tu imam. Jemputlah orang. Kita dah jemput orang main mengajar masjid kita, jemput dia jadi tu imam. Dia kata, minta maaf, saya sakit kerengkung hari ni, suruhlah siapa-siapa tu imam jadi tu imam. Silakan naik. Faham tak? Kita naiklah orang kita. Tapi kalau dia ada, kita utamakan. Sebab nombor satu, dia tetamu. Yang kedua pula, dia orang alim, maka kita utamakan. Masalah imam ahli hijrah. Wahai saudaraku, telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan. Ustaz Taufik dulu sempat ambil ngaji masa di Mesir ngaji. Tak sempat ambil sanad. Ada rezeki mengaji Quran bagi pandai, lepas tu panggil banyak ustaz-ustaz yang ada sanad Quran. Pi mengaji, pi talaqi, mengaji perbetul bacaan, jangan malu. Makcik-makcik pun begitu juga, jangan malu, mengaji Quran. Panggil ustazah ke, panggil ustaz, tak kisahlah siapa pun mengajak, mengaji Quran. Duduk perbetul dulu, bagi asas kita, basic kita okey, lepas pada tu kita upgrade balik. Saya duk tengok setengah-setengahnya sibuk sangat dah, duk kira nak mengaji tarannum. Tajwid pun tak betul, duk tarannum. Tarannum tu belakang je. Yang tu semua suara nak bagi sedap, nak baca bagi elok-elok, yang tu semua duk di belakang. Yang betul nombor satu adalah tajwid. Lepas tu cari guru, sebab rukun mengaji Quran ada 3. Buka balik dalam kitab tajwid. Pertamanya kita berguru dengan guru dengan menggunakan mushaf Uthmani. Yang keduanya, bacaan kita mesti berbetulan dengan kaedah bahasa Arab. Yang ketiganya, kita perlu bermusyafahah, mengaji, ambil bacaan Quran tu daripada guru, mulut guru yang bacaannya mutqin, bacaannya betul, yang mana beliau mempunyai sanad dan salasilah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tak payah lo fikir pasal sanad dulu, fikir apa betul tajwid dulu. Kan? Sepatutnya yang tu, sebab ni nak bawa dalam semayang ni. Alhamdulillah kita ada imam-imam kita yang boleh baca. Nah, yang baca elok, maka kita panggil imam-imam ni buat kelas baca. Buat kelas tajwid, perbetulkan bacaan. Habis-habis komat, macam saya kata tadi, perbetulkan rukun qauli dalam semayang. Ada 5 rukun qauli dalam semayang. Kadang-kadang bagi salam pun tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana salam lah, pi selam tu mana? Mana pi alif lam? Mana pi assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang Melayu nak tiru Arab, huruf hamzah jadi ain. Kan? Huruf hamzah jadi ain. Dia suka sangat ain tu punya dalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana boleh? Huruf ain sifat dia lemah. Na'budu bukan na'budu. Tak lewat begitu. Oh, saya pun tak tahu. Saya duduk di Arab mengaji dengan Syekh baru tahu kata tak betul. Saya ni guru tajwid. Mengaji tu guru, ingat kat 10 orang guru dah tajwid masa duduk di pondok. Pi mengaji di Arab, kena nampak dulu. Tak kira, janggut panjang lagi dia seronok. Dia cekak sebelah, pergi. Kita mau jenis manja. Kata sikit tak boleh, tambah kalau kena menampak, habis bawa geng tu. Manja. Bila manja macam tu lah tak boleh sampai bila pun. Mengaji dengan tok guru cengeng baru boleh. Kalau tok guru lembek, lemak, dia buat lemak-lemak gitu. Sampai bila tak betul. Masalah, wahai saudaraku, telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan.
Maka jika adalah segala orang yang mahu sembahyang berjemaah bersamaan jua pada pandai fiqh dan sunnah Nabi, maka ku hadapkan orang yang dahulu berpindah. Dimuliakan. Kalau sama di zaman Nabi dulu, kalaulah yang nak jadi tu imam ganti Nabi ni di mana-mana, zaman Nabi hidup, Nabi jadi imam, tak ada siapa jadi imam kecuali mereka duduk di tempat yang Nabi tak ada. Maka mereka nak semayang, mereka membentuk satu jemaah, duduk di pedalaman ke di mana-mana ke, maka mereka pilih dalam dua orang ni, dia ni pun pandai, dia ni pun pandai, maka tengok dalam dua orang tu siapa yang lebih dahulu hijrah. Zaman kita sekarang tak ada lah hijrah. Mungkin kita boleh kaitkan hijrah tu siapa yang berubah dulu. Dia ni bertobat, lepas tu pergi belajar Quran, pergi duduk pondok, pergi mengaji, umur apa? Dia ni bertobat dulu kan dia ni bertobat dulu lah? Dia ni jadi budak baik dulu kan dia ni jadi budak baik dulu lah? Siapa yang berhijrah dulu? Maka kata Nawawi telah berkata ashab kita Syafi'iyah masuk di dalam sabda Nabi, hijrah perpindahan itu dua puak. Pertamanya, segala orang yang berpindah mereka itu dari negeri kafir ke negeri Islam, maka bahwasanya hukum perpindahan yang demikian itu kekal ia sampai kiamat di sisi pada sisi kita Syafi'i dan di sisi jumhur ulama. Walaupun Nabi pernah bersabda la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota suci Mekah pada tahun yang ke-8 daripada hijrah, tetapi mereka yang duduk di Darul Kuffar, duduk di kawasan yang dipenuhi dengan orang-orang kafir, yang mana kalau dia duduk di tempat tersebut iman dan takwa dia tak selamat, maka dia dianjurkan juga supaya berpindah duduk di tempat yang lebih ramai orang-orang Islam. Dan bermula sabdanya sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi ay la hijrata min Makkah, tiada berpindah kemudian daripada kemenangan Mekah, dari tahun ke-8 hijrah yang saya sebut tadi tu, daripada berperang dengan kufar itu. Maknanya tiada wajib lagi berpindah daripada Mekah ke negeri Madinah, kerana Mekah sudah jadi negeri Islam. Kerana Mekah sudah jadi negeri Islam. Ataupun ditakwil dengan la hijrata fadluha kafadlil hijrati qabla al-fathi, tiada perpindahan itu kelebihannya seperti kelebihan berpindah dahulu daripada menang perang Mekah. Ini adalah beberapa takwilan para ulama. Maka orang-orang yang berpindah mereka itu dari negeri kafir ke negeri Madinah, atau dari negeri kafir ke negeri Islam, siapa yang dahulu berpindah dan lebih qari dan fiqh maksudnya faqih, orang yang pandai fiqh, maka ialah didahulukan jadi imam atas qari, dan lebih fiqh yang tertakhir pindahnya. Yang paling lambat, maksudnya yang lambat dia ni kurang sikit, yang mana lebih dahulu berhijrah. Kata Nawawi, puak yang kedua daripada orang yang berpindah di atas tadi, iaitulah segala anak orang yang berpindah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila bersamaan dua orang pada fiqh dan qarinya, padahalnya salah seorangnya daripada anak seorang yang dahulu berpindah mendapatkan Nabi, dan seorang anak orang yang terkemudian pindahnya, nescaya didahulukan jadi imam akan anak orang yang dahulu berpindah mendapatkan Nabi. Contohnya yang hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar. Contohnya Sayyidina Umar ni, dia ada anak dia nama Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar ni bapa dia hijrah dengan Nabi, bahkan bapa dia pergi dulu, Nabi pergi dengan Abu Bakar Siddiq. Maka dia bapa dia ni orang yang lebih dahulu berhijrah, lebih dahulu. Maka kalaulah ada sahabat yang lambat berhijrah, maka kalau ada anak dia, maka ni kalau nak compare, mula compare orang tu dua-dua orang. Ni kalau dua-dua orang ni mana lebih afdal jadi imam. Kalau compare yang ni pun sama, tengok bapa dia apa. Bapa dia siapa yang lebih dahulu hijrah. Sampai detail begitu Islam punya fikir. Dia punya kriteria dia nak pilih kalau jadi imam. Seronok kalau ada macam ni punya orang dalam masyarakat kita. Seronok. Tapi malangnya nak cari macam ni susah dalam masyarakat kita.
Minta maaf cakap, susah. Pasal apa? Semua orang sibuk nak hantar anak bagi jadi engineer, nak hantar anak bagi jadi, kononnya bagi jadi doktor. Pergi tanya doktor hadut di hospital, semua kira nak lari lah. Kerja setengah mampu, kata teruk. Tak apalah, daripada nak ambil kerja, daripada dapat pahala. Takkan semua orang dalam dunia ni nak jadi doktor, takkan semua orang jadi engineer. Tuan-tuan ada anak, asas mereka bagi mereka mengapai Quran, belajar Quran bagi fardu ain dulu. Lepas itu bila mereka main besar, habis-habis tak pun, dalam ramai-ramai anak kita, biar bagi ada seorang yang lebih pandai agama, yang lain tu semua basic agama. Yang lain tu semua basic agama, reti juga Al-Quran. Apa salahnya kalau dia hafal Quran satu hari nanti dia jadi doktor? Dia jadi doktor Al-Hafiz. Bila dia doktor Al-Hafiz, baguslah doktor bedah orang tu semayang. Dia tahu nak jaga semayang, dia tahu nak jaga agama. Dia tak ada lah pergi nak buat benda-benda haru biru. Faham tak? Biarlah satu hari nanti anak kita Al-Hafiz tu jadi lawyer ke, jadi hakim ke, barulah dia tahu mana dia agama, mana dia bukan agama. Maka titik beratkan anak-anak kita kepada agama. Lepas itu dia main besar, dia ada minat dalam bidang akademik, apa-apa bidang, tak apa bagi dia pergi. Asas dia bagi dia belajar agama. Majoriti masyarakat kita tak faham agama ni. Dah lah tak apalah tak faham, tak pergi sekolah agama. Kok lah hang duduk di kampung-kampung ni, hang duduk di rumah ni, hang duduk pergi mengaji sekolah, hang faham agama? Tak faham. Tak faham. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan ikut saya malam ni. Sekejap lagi saya nak pergi kayu di Queensway. Tuan-tuan ikut saya malam ni. Tanya tu, kamera duduk ada ni, depan ni ada. Tanya mereka. Sepanjang pilot tu, saya jumpa budak-budak duduk lepak, saya tanya, Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul umur apa? Seorang pun tak boleh jawab. Tak percaya lagi main ikut saya. Kami 2-3 orang ni, duk cari ahli ni. Siapa nak kayu ramai-ramai malam-malam? Doktor katakan saya tak apa kayu malam-malam. Doktor jantung GH beritahu kat saya tak apa kayu malam-malam. Jangan duk buat pandai lebih daripada doktor. Lagi jadi bid'ah ni. Kayu relax-relax ya, bukan kayu gila-gila. Ya, dia sambil kayu berhenti. Assalamualaikum. Pak, kahwin ni? Tak kahwin? Tak asal dosa ke? Main tam baik semua nak buat baik, main tam nahi mungkar semua botek kepala ustaz. Esok ustaz kena siapa? Ustaz dekai sangat. Jom lebih sekali amal ma'ruf nahi mungkar. Tak ada siapa nak isi borang malam ni? Penakut semua. Sembang dekai. Betul? Tak kopi ke? Tak lagu tu punya pancung pun tak kopi ya. Memang keras hati. Aduh. Bukan buat apa pun. Jumpa anak-anak muda. Assalamualaikum adik. Nabi Muhammad wafat tahun bila? Yang syok tu yang Nabi Muhammad Nabi Muhammad bila dilantik menjadi Rasul? Bukan ya. Nabi Muhammad apa ya? Ya, umur Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul berapa? 19. Malam sikit 19. Allah kesiannya sampai tak tahu apa langsung. Rasa sedih lah. Dulu duk tengok televisyen je, dia duk pergi temu ramah sana, temu ramah sini. Bila tanya sendiri baru tahu berlambak masyarakat kita. Apa pun tak faham. Sibuk ya, tahu nak mentek ke darah ya, cari duit mentek ke darah. Cari duit tiga nak hidup ya. Agama tak faham, Nabi tak tahu, Nabi tak kenal. Tak rasa bersalah ke anak-anak cucu kita tak faham agama? Nak jawab apa esok di akhirat kita biar anak-anak kita tak faham, tak kenal Allah dan Rasul? Biar anak-anak duduk main TikTok, pumpak, kira hak tu tahu. Bila main ada hak agama tak mau selak, tak mau tengok. Nampak sangat dunia. Sian tuan-tuan lah. Saya boleh habaq esok di akhirat, tuan-tuan jawab sendiri depan Tuhan. Saya habaq dekat mana saya boleh jaga anak-anak bini saya jaga. Tuan-tuan nak kena jawab pasal hal anak bini tuan-tuan. Okey? Sekurang-kurangnya kenal Allah dan Rasul. Masalah. Imamkan orang yang lebih tua pada umurnya
Wahai saudaraku, telah bersabda Nabi SAW, fa in kanu fil hijrati sawa'an fa akbaruhum sinnan, diutamakan yang lebih tua. Kalau dia baca elok, dia alim, yakni apabila ada satu kaum yang mahu sembahyang berjemaah itu, yakni jadi imam tu, bersamaan semuanya pada fiqahnya dan bacaannya dan perpindahannya, hijrah dia, dan ada di dalamnya seorang daripada yang lebih tua pada umur atau lebih dahulu masuk Islam, nescaya aku hadapkan yang tua umur atau dahulu Islam itu, kerana bahawasanya ada fadilat yang melebihkan dengannya. Dahulukan yang lebih tua. Walaupun asal makna tua di sini adalah orang yang lebih alim, umpamanya Nabi kata dalam satu hadis, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, bukanlah daripada kalangan kami, Nabi tak mengaku umat, orang yang tidak menghormati orang lebih tua di kalangan kami. Maka hadis ini ditafsirkan dengan hadis yang lain yang makna dia hampir sama tetapi lebih jelas, dengan sabdaan Nabi, laisa minna man lam yuwaqqir li'alimina, bukanlah daripada kalangan kami mereka yang tidak menghormati orang-orang alim di kalangan kami. Ini bermakna yang dimaksudkan dengan yang lebih tua itu, nombor satu adalah orang alim, walaupun umurnya muda, tetapi nisbah kepada ilmunya dia dianggap lebih tua. Kemudian yang dimaksudkan dengan tua itu adalah pemimpin Islam, walaupun dia tu muda, dia pemimpin masyarakat tapi dia orang Islam, dia juga diutamakan. Tapi utamakan orang alim dulu, kemudian pemimpin Islam, kemudian orang-orang yang tua dari sudut umur. Maka kalau ada Pak Haji yang pandai, qari, hafiz Quran, ataupun dia bacaan dia elok, orang-orang alim, maka yang tu lebih diutamakan jadi imam, jadi Bilal dan sebagainya. Tuan-tuan tengok di Masjidil Haram, mereka masih pakai lagi tu imam lama tu, umur dah 70 lebih ke apa, tapi duk azan lagi, masih lagi azan, suara sedap. Dan di Masjid Nabawi, Syekh Al-Hudhaifi masih lagi jadi imam, walaupun dah tua, umur kat 80 duk jadi imam ni, baca tak apa sedap pun. Tapi jangan tanya dia punya hafalan Quran, jangan tanya nisbah alim ilmu dia. Ali Al-Hudhaifi masih jadi imam. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, mayang-mayang subuh tu tuan-tuan tengok dia mesti jadi imam. Suara tu serak-serak, dia tu baca relax-relax ya. Tapi Masya Allah zaman dia muda dulu dah ada tape-tape dia semua, CD-CD dia semua dah ada 30 juzuk. Bila main tua ni tak larat, tapi dia tak buang, masih lagi jadi tu imam. Pasal dia masih kuat lagi. Bacaan dia tak ada suara sedap sangat, tapi bacaan dia betul. Dia masih utamakan dia. Masalah imamkan orang yang lebih warak. Warak ni apa? Warak apa dia? Jalan tunduk-tunduk. Jalan tunduk-tunduk tu kunci motor hilang. Siapa kata warak? Dia duk cari mana kunci. Cari duk ingat kunci motor jatuh, rupanya tinggal kat tempat. Maka warak ialah orang yang memelihara diri daripada haram dan syubhat. Orang yang hidup atas dunia dia jaga, dia nak makan satu benda dia ambil tahu haram ke halal. Dia nak pakai satu benda dia ambil tahu benda ni haram ke halal. Dia nak buat satu benda, dia nak masuk apa ke program apa ke, dia nak bank ke saham ke apa ke, dia tanya ni haram ke halal, ni boleh ke? Oh, dia ambil tahu soal agama. Itu namanya warak. Memelihara diri daripada haram dan syubhat. Kata Imam Nawawi, dan bagi kita Syafi'i, ada satu wajah yang telah memilih akan dia oleh satu jamaah daripada ashab kita, yakni daripada ulama-ulama Syafi'iyah, bahawasanya orang yang lebih warak itu didahulukan jadi imam atas orang yang lebih fiqh. Maksudnya kalau dia dah qari pun qari, alim pun alim, tengok dalam dua-dua tu siapa lebih warak. Ada setengah-setengah ustaz-ustaz pandai hafiz Quran, singgah masuk makan ayam Yahudi buat bodoh. Kadang saya duk pergi supermarket tu ada orang jual ayam Yahudi tu kan. Apa nama ayam Yahudi tu? Tak payah sebut lah, takkan tak tahu aku, amat duk telan hari. Ayam goreng Yahudi punya lah, syarikat franchise Yahudi punya tu. Takkan tak tahu, takkan saya nak kena sebut.
Dah ada lama dah di tempat kita. Saya tak makan. Saya makan masa zaman saya budak-budak dulu. Sampai hari ni, saya tak pernah makan walaupun satu mulut. Air gas Yahudi tu, saya tak minum. Kopi Yahudi tu, saya tak pernah minum. Sampai hari ni, saya tak pernah minum. Nak masuk madrasah saya ada kopi Yahudi tu. Saya tak pernah minum. Bahkan kalau orang hantar makanan Yahudi tu mai kat madrasah saya kata ambil orang balik. Kami tak makan benda ni. Nak bagi duit, tak ada, pergi beli kat pasar malam. Ayam orang Islam jaga lagi bagus. Saya tak makan. Tak maaf lah. Kadang-kadang ada orang buat main nak bagi makan. Tak maaf cik. Cik ambil ni bawa balik dulu, kami tak makan. Abang terus terang lah. Yang ni Yahudi ni kami tak makan. Tak maaf lah, tolong lah. Ini kali cik mai, cik ingat lah. Kalau Yahudi ni kami suruh mai. Dia pun mungkin tak tahu orang mak ya. Nak tahu ke mana mengaji tak mai. Tengah duk main mengaji, kuliah di masjid pun duk telan juga ayam Yahudi. Tak rasa salah pun. Ustaz pun makan. Ustazah, Al-Hafiz pun makan. Tak rasa salah lah. Berlambak ada ayam orang Islam. Tak rasa salah. Bukan takat ayam saja. Pergi supermarket, hypermarket ni berlambak. Makanan-makanan produk tak tahu haram halal. Tak tahu. Siapa punya pun tak tahu, haram halal pun tak ada, logo halal pun tak ada, apa pun tak ada. Masuk relax buat bodoh ni apa? Oh ni oh bagus makan telan. Lepas tu anak tak dengar cakap, mai jumpa ustaz. Assalamualaikum ustaz. Tolong jampi tak kepala anak saya ustaz. Ni selalu saya doa abang. Kepala siapa betul-betul nak jampi? Kita tak jaga langsung anak-anak kita makan minum. Dengan kita pun kita tak jaga, anak-anak kita pun kita tak jaga makan. Kira telan ya. Patutlah semayang tak khusyuk, nak jadi baik tak boleh. Ada je benda-benda dalam hidup kita tak betul. Kita tak jaga makan minum. Saya letakkan dalam buku saya tajuk 44 kaedah khusyuk dalam solat. Kaedah pertama adalah jaga makan minum daripada benda haram dan syubhat. Pesan dekat kawan-kawan kita yang menyaga, yang jual makanan-makanan, supaya dia jual makanan yang halal kepada orang-orang Islam. Esok di akhirat dia akan dijawab, dia kena jawab depan Tuhan. Dia telah menyediakan makanan yang haram ataupun syubhat tetap juga haram, sebab tak clear halal haram. Dia telah bagi makanan haram kepada orang-orang Islam. Dia kena jawab esok di akhirat. Kata Imam Nawawi, dan bagi kita Syafi'i, ada satu wajah yang telah memilih akan dia oleh satu jamaah daripada ashab kita Syafi'iyah, bahawasanya orang yang lebih warak itu didahulukan jadi imam atas orang yang lebih fiqh dan yang lebih qari. Kerana maksud menjadi imam itu berhasil daripada orang yang lebih warak, lebih banyak daripada yang lainnya. Sebab ada orang alim kadang-kadang isap rokok. Isap rokok tak warak lah. Tu pun Yahudi ke. Baca Quran, Masya Allah, Tabarakallah, tanya hukum fiqah semua boleh. Lepas tu duduk balut sebatang, bagus main duduk gelintir. Tak boleh. Ya, nama kata ustaz-ustaz ni langsung dia tak boleh isap rokok. Dulu saya isap. Tapi pas isap tu zaman tak jadi ustaz lagi. Bila dah jadi ustaz rasa malu. Macam mana aku nak berhenti? Minta kat Tuhan, Tuhan bagi boleh berhenti ya. Nak 1000 daya, saya tak makan ubat apa pun, berhenti je. Allah bagi, minta ke Allah kekuatan supaya Allah bagi untuk kita berhenti, tak ada faedah pun. Masalah orang yang warak dan mengenalnya. Wahai saudaraku, dan bermula orang yang warak itu telah mentafsir akan dia oleh Nawawi di dalam kitab dia At-Tahqiq dan Al-Majmu'. Apa dia kata? Iaitulah orang yang menjauhkan segala syubhah kerana takutkan Allah Ta'ala. Syubhah tu benda yang tak tahu haram halal. Faman waqa'a fi syubhat, siapa jatuh ke dalam perkara syubhat, Nabi kata jawapan dia waqa'a fil haram, dia terjebak dengan perkara yang haram. Sebab tu nak makan satu benda kena pastikan halal. Penting. Nak minum satu benda kena pastikan halal. Pantang orang jual je beli, pantang orang jual je beli. Tengok dulu haram halal. Tanya sepatah. Kita jenis malu. Mungkin asal Kubang Ulu kot. Oh ni segan nak tanya. Mungkin dia beranak di Bagan dulu, jadi dia segan. Segan apa? Duit kita punya, kita nak beli, kita ada hak bertanya, ni produk halal ke? Tanya.
Dan di dalam usul Ar-Rawdah, iaitu bahawasanya ada berlebihan atas keadilannya. Oh bagus, bukan takat tu saja, ada keadilan dia, dan iaitu daripada bagus perjalanannya dan meninggalkan keinginan nafsu daripada perkara yang busuk-busuk dan lucah. Maka apabila bermaksud warak itu dengan yang demikian, nescaya berhasil orang yang menjadi imam itu orang yang khusyuk. Barulah tok imam tu kena orang bagus. Tok imam pun kaki tengok video lucah, mana boleh makmum nak dapat khusyuk dalam solat? Tok imam pun kaki televisyen tengok benda-benda merepek. Bukan tok imam sinilah, di mana-mana tempat lah. Masa main jadi tok imam balik-balik rumah buka televisyen tengok orang gelak, tok imam pun gelak. Tok imam jadi gila. Dia gelak. Kadang-kadang saya tengok dia punya lawak semua, lawak bodoh semua. Tak ada faedah punya lawak. Apa benda lawak tak ada. Sikit-sikit kadang-kadang ada. Tapi boleh kata kebanyakannya semua lara bagi manusia lalai. Maka kita pun yang orang agama pergi duduk tompang sekaki. Habis ya? Hilang lah warak. Itu macam mana makmum pun nak semayang khusyuk, tu imam pun semayang tak khusyuk. Dan harapkan mustajab doa. Baca doa ni kemas, tapi tak dapat. Pasal apa? Bukan minta dengan hati, minta dengan mulutnya. Kerana yang warak itulah yang akrab kepada yang demikian. Orang yang warak itulah dekat diri dengan Allah, baru doa dia mustajab. Telah berfirman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang lebih daripada orang-orang kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang lebih takut akan Allah daripada kamu semua. Kemudian kita berhenti pada muka surat 221 pada masalah yang ke-246. Panjang dia bahas syarat untuk jadi imam ni. Imamkan orang zahid dan mengenalnya. Bagus, ciri-ciri imam. Maka kita ambil tahu supaya kita memilih orang yang nak menjadi imam di tempat kita adalah orang yang baik. Tapi kalau tak ada, yang paling baik lah yang ada di situ. Sekurang-kurangnya bacaannya kena perbaiki. Itu saja. Kena rajin pergi belajar. Di masjid kita ni tu imam dia ngaji Quran, ngaji Quran. Ada kelas Quran. Bila? Maghrib. Lepas Isya. Tu imam dia ngaji ya. Pergi baca Fatihah apa. Baca Fatihah sekali ke tu imam, ulang RM5 barang. More free ya. Pergi ulang dah RM5. Sebab sagi RM5 tu dia nak bagi saya 25%. Tuan penasihat belawak. Kan pergi mengaji. Perbetul Fatihah. Perbetul bacaan-bacaan yang penting dalam solat. Lepas tu esok dah agak boleh pergi mengaji alif bata pula. Perbetul balik alif bata. Jangan sampai, tuan-tuan kena ingat satu ya, jangan sampai satu hari nanti mati Quran tak tahu baca. Apa nak jawab dengan Tuhan? Tuhan kata aku bagi nikmat boleh mengaji, siapa tak baca Quran? Ya, jangan sampai jadi macam tu. Zaman sekarang anak-anak pergi sekolah, mereka mengaji Iqra' Qiraati, dah boleh baca Quran, tapi mak pak tak tahu baca Quran. Sibuk dengan dunia, tapi jangan lupa dalam internet ada berlambak kaedah mengaji Quran. Hantar pun mengaji kat orang, mengaji dengan mesin pun boleh. Mengaji dengan ustaz-ustaz ada ajak lantai dalam mesin, dalam handphone pun boleh. Maka ambillah berat untuk mempelajari Al-Quran. Jangan malu. Malu ni saya 2-3 kali pergi pasal malu. Lama-lama hilang malu tu. Apabila kita belajar, kita dah dapat. Belajar, kita dah dapat. InsyaAllah lama kelamaan kita akan jadi mahir dan bacaan kita lebih sempurna. Siapa reti baca Quran, maka dia lega. Sebab apa? Bacaan dalam semayang, bacaan luar semayang, segala wirid, zikir, doa, semua beres. Sebab dia dah boleh baca dah. Tapi berpunca daripada dia tak kenal alif bata, semua benda dia akan baca tak betul. Okey? Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fih wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.